Salam sejahtera Malaysia dan denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita gembira untuk PKR, ya, berita bergembira untuk calon PHBN. Kemenangan hampir-hampir digapai. Kerana calon Cikgu Johari memiliki banyak kelebihan, sokongan daripada pengundi muda kepada PN nampaknya tidak lagi sekuat dulu. Majoriti pengundi bagi pilihan raya kecil untuk PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap pada hari ini mengenali dan memberikan perspektif yang lebih baik, perspektif dan mengenali calon daripada Pakatan Harapan, iaitu Dr. Johari Arifin, dengan lebih baik perspektif dia berbanding daripada calon daripada PAS. Menurut Ilham Center, calon yang juga mesra untuk disapa sebagai Cikgu Johari itu berlatar belakang dengan kelayakan akademik, kerjaya sebagai cikgu dan merupakan orang tempatan. Dibandingkan dengan calon daripada PAS yang diragui dia punya kelayakan dia diragui walaupun dia ada ISO 14001, walaupun dia diberikan sijil ISO menjadi kilang oleh Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man, tapi secara yang betul-betul lah dengan fikiran waras, memang Cikgu Johari ini kelayakan akademiknya jauh meninggalkan calon PAS. Lepas tu dia juga adalah orang tempatan. Dalam masa yang sama, calon PH ini juga memiliki kemahiran untuk berkomunikasi yang baik, sama ada pengucapan awam atau berkomunikasi interpersonal apabila berinteraksi dengan pengundi, kata Ilham Center. Okey. Menerusi kenyataan pada hari ini juga, Ilham Center turut memaklumkan UMNO juga menggerakkan jentera kempen yang kuat dan sistematik untuk menyantuni pengundi teras mereka. Ya, termasuklah mereka bergerak secara bersendirian rumah ke rumah untuk berunding dan untuk memujuk pengundi mereka untuk mengundi calon perpaduan. Badan penyelidikan itu turut menyifatkan pendekatan daripada UMNO untuk mendampingi semula pengundi mereka semakin diterima, meskipun sebahagiannya masih lagi menyokong Perikatan Nasional PN. Sementara itu, bagi segmen pengundi muda pula, Ilham Center merumuskan bahawa sokongan kuat golongan itu kepada Perikatan Nasional tidak sebagaimana pada PRN yang lalu. Esok terdapat 9 pusat mengundi yang mengandungi 65 saluran akan dibuka untuk tujuan pengundian, membabitkan seramai 39,151 orang pengundi yang berdaftar. Okey, jadi Dr. Johari berentap dengan calon PN Abidin Ismail dalam PRK yang diadakan susulan daripada kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya pun setuju bahawa Cikgu Johari ada kelebihan, besar kelebihan dia, dan bolehlah dikatakan 70% mungkin Cikgu Johari sudah menang kalau berdasarkan kepada kelayakan akademik, kepada dia punya pengalaman dan dia punya kehebatan lah, ya. Jadi orang-orang di Sungai Bakap kalau mau ada calon ataupun wakil rakyat yang berpendidikan, yang hebat, undilah calon ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya kecil Sungai Bakap akhirnya meletakkan kakinya pada hari ini, 6 hari bulan Julai 2027. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapat maklumat daripada teman-teman, rakan-rakan, para content creator dan ramai lagi lah, termasuklah rakan-rakan yang ada di Sungai Bakap, menyatakan bahawa keputusan terkini melihat kepada rumusan mereka lah, pada pendapat mereka dengan rumusan mereka
melihat kepada feedback, melihat kepada senyuman, melihat kepada bendera, melihat kepada laungan suara daripada penyokong-penyokong, nampaknya sekarang ini kemenangan bakal berpihak kepada PKR, Pakatan Harapan, ya, Pakatan Harapan PKR. Okey, jadi sekarang masih terlalu awal untuk kita meneka atau membuat kesimpulan 100% PKR menang. Tetapi banyak penganalisis politik termasuklah daripada Institut Darul Ihsan menyatakan bahawa ya, kemungkinan besar kemungkinan peluang yang paling besar untuk menang adalah pada pihak kerajaan perpaduan PKR dan PHBN. Okey. Jadi kerana itu PAS bakal akan melihat kekalahan mereka di tempat yang mereka sandang. Kerana dengar-dengar kata rupanya pengundi di sana selepas PAS yang mendapat tempat di sana, ada juga yang tidak berpuas hati, menyesal dan sebagainya. Tapi itu memanglah mainan-mainan politik kan, mainan-mainan politik. Walaupun begitu, anda boleh tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, siapa bakal akan tumbang pada pilihan raya kecil di Sungai Bakap ini. Okey, jadi anda boleh tinggalkan komen. Tapi bagi saya secara personal, saya fikir PRK Sungai Bakap ini akan dimenangi oleh kerajaan. Kenapa? Kerana ada banyak perkara yang boleh mempengaruhi, yang boleh menyebabkan, yang boleh menarik hati para pengundi-pengundi di Sungai Bakap untuk memberikan kepercayaan mereka mengundi kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional ini. Dan kalau kita lihat di Kuala Kubu Baru dulu, di sanalah bermulanya keyakinan bahawa memang PHBN ini dia punya kerjasama boleh menang. Dan kalau gabungan di antara PHBN menjadi makna kata penyokong Pakatan Harapan akan sokong Pakatan Harapan, dan penyokong Barisan Nasional pun kalau tiada masalah mereka pun tetap akan sokong PKR atau PH. Jadi besar kemungkinan PH menang. Okey, jadi apa pendapat anda? Sekali lagi tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Aduh, Hadi Awang kata banyak masalah selesai guna hasil negara ketika PN perintah. Dekwa Hadi Awang. Pertama sekali saya minta 1, 2, 3 benda saja. 3 benda saja. Cuba Hadi Awang beritahu 3 benda yang mana masalah negara diselesaikan ketika PN memerintah. Tapi saya boleh berikan anda sekurang-kurangnya 3 juga. Nah, 3 juga masalah yang berlaku ketika PN memerintah. PAS ada di dalam tu tahu. PAS ada di dalam kerajaan. Minta Hadi Awang untuk berikan apa masalah yang diselesaikan oleh Hadi Awang dan Perikatan Nasional. Yang saya ingat, saya bagi sikit je lah, walaupun mungkin berpuluh-puluh masalah yang timbul ketika PN memerintah. Yang pertama sajalah, ketika Perikatan Nasional memerintah, waktu itulah pertama kalinya Malaysia ada 4 Perdana Menteri dalam masa 1 panggal. Ini terjadi kerana apa? Kerana mau kuasa, tembuk-tembuk sana, tembuk sini. Waktu itulah Perikatan Nasional memerintah. Waktu itulah politik Malaysia paling hancur. Waktu itulah politik Malaysia paling tak seronok. Sikit-sikit
Sikit-sikit ini, sikit-sikit itu, fitnah sana sini dan macam-macam. Itu nomor 1. Nomor 2, waktu Perikatan Nasional memerintah ini jugalah Malaysia paling teruk ekonomi dia. Kita lupakanlah pasal COVID. Memanglah ada COVID. Tapi orang negara lain pun boleh survive taklah teruk macam begitu kan. Jadi waktu Perikatan Nasional memerintah, waktu itulah hutang negara paling banyak tahu. Hutang negara paling banyak. Entah apalah masalah yang diselesai oleh Hadi Awang. Masalah ayak di Kelantan pun tidak selesai. Masalah-masalah banyak lagi di Kedah tidak selesai. Kata mau selesai masalah negara, minta maaf lah. Cubalah nyatakan 3 sajalah, jangan banyak. Jangan banyak. Okey, kemudian apa lagi? Okey, saya bagi tahu beberapa lah. Waktu Kerajaan Perikatan Nasional memerintah ini jugalah paling banyak pemimpin dalam Perikatan Nasional, pemimpin dalam Perikatan Nasional paling banyak dikantoikan ada rasuah, salah guna kuasa, didakwa di mahkamah. Paling banyak ketirisan berlaku. Jadi saya tidak tahu Hadi Awang ini kata di mana dia kata ada diselesaikan masalah negara. Ada diselesai masalah negara. Di mana? Dia kata kerajaan tidak perlu berhutang dengan Bank Dunia dan tabung kewangan antarabangsa. Ya, sebab semua wang di KWSP semua kena korek-korek oleh pemilik akaun sendirilah, bukan kerajaan yang korek. Janganlah salah faham. Presiden PAS Presiden PAS Hadi Awang ini silap-silap dia pun sudah jadi macam macam Tun Mahathir, sudah tua anda ingat lagi. Jadi cubalah. Dia kata banyak masalah diselesaikan masa kita memerintah dalam masa sedikit saja, tidak bergantung dengan orang lain. Apa benda yang dia cakap ni? Kenapa dia pakai benda ni? Adakah kerajaan sekarang pergi mengutang dengan negara luar? Pelik jugalah. Pelik. Dia kata ini peluang untuk kita tolak PH. Saya kata ini peluang untuk tolak PN. Saya bukan sokong PN, tapi saya hanya cakap bertentangan saja dengan apa yang Hadi Awang kata. Kalau dia kata tolak PH, saya apa kata kalau saya kata tolak PN? Tolak PN ramai-ramai. Jadi cubalah, saya pun minta jugalah Hadi Awang nyatakanlah apa masalah yang diselesaikan ketika PN memerintah. Yang saya tahu Hadi Awang hanya menambahkan lagi gaji yang tidak sepatutnya. Yaitu Hadi Awang tiba-tiba jadi apa? Hadi Awang jadi duta berstatus menteri. Setaraf dengan menteri yang selama ini tak ada, tiba-tiba dia ada. Itulah Hadi Awang punya kehebatan. Betul, itulah. Okeylah, tahniahlah kepada Hadi Awang yang berjaya membuat kenyataan yang agak lucu dan berjaya menarik perhatian hempedu saya untuk berdedar-dedar. Dengan nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. PAS. Memang PAS ini suka bertopeng-topeng. Macam dia hebat sangat. Ini artikel baru ni. PAS terus senyap bila rakan sendiri, bila geng sendiri. Jadi peguam lelaki untuk Israel, seorang lelaki Israel yang bersenjata tu. Nama orang ini, peguam ini Naran Singh. Peguam baru lelaki Israel miliki ratusan peluru dan 6 pistol. Ditulis oleh Ahmad Mursi ni. Okey, jadi ada siap gambar dia lagi. Tahu? Ada siap gambar. Nampak? Nampak tu. Nampak ada gambar? Ada. Ni bukan cakap-cakap ni, ada gambar ni. Ada gambar. PAS terus senyap bila rakan sendiri jadi peguam lelaki Israel bersenjata. Kenapa? Boleh tanya kenapa. PAS buat-buat pekak lah. Apabila tersebarlah gambar ramai pemimpin PAS, termasuklah Menteri Besar Kelantan.
yang bergambar bersama dengan Datuk Naransing. Naransing di penamaan calon di mana? Di Sungai Bakap. Tapi tahu tak siapa Naransing? Naransing ini adalah peguam yang mewakili penceroboh warga Israel yang masuk ke Malaysia. Ditangkap bersama dengan ratusan peluru dan 6 pucuk pistol. Penceroboh ini ditangkap di saat PMX sangat lantang menyuarakan isu Palestin di peringkat antarabangsa di depan Presiden Amerika, Chancellor Jerman dan forum-forum antarabangsa. Ini menimbulkan banyak persoalan lah di kalangan rakyat. Apa tujuan lelaki itu datang bersama dengan senjata pada waktu ini? Tidak kiralah apa juga pun usaha PMX yang lakukan untuk membantu Palestin, PN PAS terus tidak berhenti-henti memperlekeh walaupun seluruh dunia memuji. Oleh kerana nak tunjuk sangatlah terpalinglah Palestin lah PAS ni kan, pemimpin PAS ni terpalinglah Palestin. Macam-macam lah fitnah dilemparkan. Termasuklah ustaz-ustaz PAS yang dikatakan pandai mengajar Al-Quran. Naran ini pernah bertanding di atas tiket Perikatan Nasional untuk Parti Gerakan di Dun Jalong pada PRU 15 dan kalah serta hilang wang deposit. Sudahlah kalah, hilang wang deposit. Dia pernah pula mewakili Razman Zakaria dalam kes saman fitnah yang difailkan oleh PM10. Akhirnya Razman memohon maaf kerana fitnah dan kes dianggap selesai. PAS bukan hanya rapat, malah menjadi sekutu rapat kepada Naransing. Tapi hinggalah pada hari ini, PAS terus membisu umpama ayam berak kapur. Aduh, sudahlah ayam berak kapur, kesian juga. Kesian juga. PAS ni macam ayam berak kapur. Sudahlah ayam berak kapur lagi. Jadi sekarang, kenapa PAS macam mau jadi hero? Tak kala rupanya geng mereka sendiri lagi hero. Nah, walaun tit, tanyalah PAS punya bos-bos ini. Tanyalah bos-bos ini. Ini gambar dia tau. Ini gambar dia. Tanyalah bos-bos ini. Kenapa sekarang tidak bising pula dengan hal ini? Ini gambar dia. Aduh. Nanti ada keluar fatwa lagi. Kita tunggulah. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Apa kata semualah. Satu kalilah UMNO semualah keluar dari kerajaan lah. Bukan Noh Omar saja. Apa kata kalau semualah. Ini Noh Omar, bila Najib Razak kalah di mahkamah, teruslah pergi masuk bersatu. Kan bagus. Baguslah tu. Bagus. Tapi masalah dia, kalau semua ahli MP daripada UMNO masuk, keluar dari kerajaan, diorang pergi mana? Siapa yang mau terima diorang lagi? Siapa lagi yang mau terima diorang? Sekarang tiba-tiba yang paling peliknya pula, setelah begitu huha, tiba-tiba ada pula pengumuman orang yang sudah dibuang, orang yang sudah digantung daripada UMNO, dari keahlian, dibuka semula untuk boleh buat rayuan, kita terima. Adakah ini tandanya UMNO pun semakin terdesak? Apapun, UMNO berada dalam kerajaan madani sudah cukup bagus. Jadi kita harap Zahid Hamidi tetaplah berfikiran waras, tetaplah berfikiran profesional. Jangan terikut-ikut dengan Noh Omar. Jangan terikut-ikut dengan Noh Omar yang hanya kerana Najib terus keluar daripada kerajaan. Berbaloikah UMNO keluar dari kerajaan perpaduan ini? Kerajaan perpaduan tidak rugi apa-apa. Yang paling-paling rugi, kerajaan perpaduan rugi ialah dia kehilanganlah majoriti 2/3. Itu saja. Tapi untuk dia tumbang, tidak akan tumbang. Yang tumbang UMNO. Ini apa itu siapa lagi? Sekarang semuanya sudah mulai berani bersuara balik tahu. Tok Matasan tiba-tiba seolah-olah tidak lagi sehaluan.
mempersoalkan BlackRock dan sebagainya. Kemudian ramai lagi lah yang lain-lain pun kan. Tapi baguslah kalau UMNO keluar. Tapi kalau saya lah jadi UMNO, saya tidak mau keluar lah. Sebab kalau saya keluar, saya dapat apa? Apa yang saya dapat? Paling-paling jadi pembangkang. Lagi pula, sanggupkah Zaidah Habibie untuk berkawan semula dengan Muhyiddin Yassin? Sanggupkah? Sanggupkah dia berkawan dengan Muhyiddin Yassin? Geng keras Mahathir dulu. Geng keras Mahathir dulu yang sangat-sangat berjanji, bertekad, nekad untuk mesti penjarakan Najib Razak. Tapi Mahathir pun tiba-tiba berkawan dengan Muhyiddin. Ini politik caca murba. Semua sanggup jilat ludah, jilat makan balik muntah, hanya untuk mau berkuasa. Lepas tu PAS pun tiba-tiba lah berkawan dengan Mahathir, yang dulunya Mahafiraun lah, macam-macam. Okey, jadi kalau UMNO keluar daripada kalau UMNO keluar daripada kerajaan, tiada apa-apa kerugian pun bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah mungkin kelebihan juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin kelebihan juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersihlah kerajaan ini. Bersihlah kerajaan ini daripada aura-aura mahkamah, aura-aura orang yang bakal kena penjara. Okey, jadi tinggalkan komen anda. Apakah anda rasa kalau UMNO keluar daripada kerajaan ini akan tumbang? Saya pikir tidak. Dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita buruk untuk seluruh penyokong PKR. Berita buruk untuk semua penyokong PH. Berita buruk untuk semua yang sokong keadilan, sokong kebenaran, sokong lawan rasuah, yang sokong melawan ketidakstabilan politik di Malaysia. Berita buruk untuk anda semua. Kerana Rafizi berjaya Rafizi berjaya memberikan pencerahan yang paling hebat. Kerana paling seronok pula, paling sedih ialah kerana Mahathir dan Muhyiddin berjaya tumpaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi lakonan, dari segi pembuyukan, dari segi topeng-topeng yang tidak berani berterus terang. Ikut lagi kamu jargon banyak-banyak, kan dah kena. Ikut lagi lah jargon banyak-banyak, kan dah kena. Ini Rafizi menyelar tindakan pemimpin penyokong pembangkang yang berterusan membangkitkan polemik isu pelaburan BlackRock. Tapi sebenarnya, ini saya mau bagi tahu ya tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebenarnya dalang di sebalik BlackRock? Inilah yang saya kata, PM Anwar kalah. Kalau bab-bab berlakon, bab-bab membuyuk, bab-bab tidak mengaku, bab-bab memfitnah, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah sah kalah. Minta maaf ya. Minta maaf, Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah dari segi ini. Jadi harap-haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap kalah selama-lamanya dalam hal ini. Cuma yang saya nak beritahu ialah, cuma yang PN PAS tak beritahu ialah hubungan mereka, hubungan PAS dan PN dengan BlackRock ini. Nak tahu? Jangan panas. Tonton, saya ada bukti kaitan PN PAS dengan BlackRock. Itu kata Rafizi. Jadi ikutlah lagi jargon banyak-banyak, kan dah kena. Jadi kemudian dia turut menyertakan sedutan ceramahnya berkaitan dengan BlackRock di kempen PKR, PRK Sungai Bakap, tentang kaitan Tun Dr. Mahathir dengan BlackRock. Tapi janganlah kacau Mahathir. Mahathir sudah tua lah. Dia sudah lupa. Otak dia sudah kena masuk semut. Sudah terlampau tua, sudah nyanyuk, sudah tidak ingat lagi. Macam mana lah
Itulah sebabnya cepat-cepatlah. Kalau mau saman ke, mau ambil tindakan kepada Mahathir ke, cepat-cepat. Sebelum Mahathir betul-betul jadi nyanyuk, nak tinggal apa-apa lagi. Jadi 2018 November. Mahathir masih ingatkah siapa yang bermesyuarat pelawar daripada BlackRock ke Malaysia ni? Mempelawar pelabur-pelabur dari BlackRock, pelaburan daripada BlackRock ke Malaysia ni. Siapa? November tahun 2018. Nama dia Tun Mahathir. Mahathir Mohamad lah yang membawa mereka. Tak percaya, pergi ke Facebook Mahathir. Keluar gambar dia di London tahun November tahun 2018. Yang mana beliau pergi membentangkan potensi pelaburan Malaysia di Malaysia kepada pengurus-pengurus aset dan dana dunia. Salah satunya BlackRock. Ini yang Mahathir lupa. Kadang-kadang aku rasa Mahathir ni sudah cukup bengong lah. Sudah terlalu tua. Sampai dia ingat apa-apa sudah. Lepas tu, pada masa siapa wang KWSP? Tanya Muhyiddin pula yang ini ya. Ini Anwar Ibrahim kalah. Pada waktu siapa wang KWSP? Wang anda, wang saya, wang kita semua ya tuan-tuan dan puan-puan. Wang KWSP diberikan kepada BlackRock untuk diuruskan. Tanya Muhyiddin, zaman siapa? Muhyiddin pun mungkin sudah kena jangkit penyakit Tun Mahathir, lupa diri, lupa ingatan. Itu zaman Muhyiddin tahu. Perkara ini telah berlaku pada bermula zaman Muhyiddin. Zaman pentadbiran dia tiada masalah, fatwa lain, zaman orang lain, fatwanya lain. Itulah pas. Itulah pas. Kalau dia ada kelebihan, dia kasih keluar fatwa yang dia menang. Kalau dia tak ada kelebihan, dia kasih fatwa orang semua masuk neraka. Itulah. Itu tahun 2021 tahu. Tahun 2021 Perdana Menteri ketika itu siapa? Muhyiddin Yassin. Di dalam kerajaan ada siapa? Ada PAS. Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin meluluskan cadangan KWSP untuk menyerahkan BlackRock. Untuk menguruskan dana KWSP berapa? 600 juta. PAS tanya Muhyiddin. Orang-orang PAS walaun tanyalah pemimpin PAS. Kenapa waktu itu tidak bising? Sehubungan itu Rafizi mengingatkan peranan Mahathir sebagai penasihat ekonomi kepada 4 negeri dikuasai PN. Yaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Beliau mempersoal, di mana peranan Menteri Besar 4 negeri berkenaan, terutama Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dalam menegur Mahathir. Mana Sanusi? Waktu Sanusi buat-buat dia macam hero, bukan main hebat lagi. Hebat, berani. Sampai Sultan pun kena maki. Takkanlah Mahathir kau tak boleh tegur. Itu Rafizi punya persoalan memang terpadulah. Tun yang dulu mula jumpa dengan BlackRock tahun 2018. Satu ayat pun tiada yang keluar dari Menteri Besar Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, tiada. Namun sekarang ini, setiap hari di Parlimen, bukan main hebat lagi bakar emosi rakyat. Macamlah kamu itu hebat sangat. Macam hebat sangat. Terlebih Palestin, tapi tak sedar dulunya entah mana diorang punya suara tentang Palestin. Sekarang dah terlebih Palestin. Pening. Pembangkang dilihat berdesak memainkan isu BlackRock ini untuk membangkitkan kebencian rakyat terhadap kerajaan Madani. Sehingga tergamak pula berhujah di Parlimen hanya berdasarkan pada surat layang. Sekarang padan muka lah. Padan muka sekarang sudah pun disiasat oleh polis manusia ini. Ahli Parlimen Macang. Ahli Parlimen Macang dari PN, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Dia berkata mendapat surat layang, kononnya mendedahkan dalang di sebalik keputusan penjualan bahagian saham MAHB kepada BlackRock. Dalang dia itu tanyalah Muhyiddin, tanya Mahathir, tanya si paling hebat, tanya si siapa tu nama tu? Siapa sudah orang tua ni atau guru hadiah wang. Waktu itu kenapa dia diam-diam? Sekarang mana dia? Macam bukan main hebat lagi. Sanusi punya hebat tu, tapi itu pun diam-diam juga. Janganlah malu-malu, pergilah tanya. Walaun semua, walaun tit semua, tahniah diucapkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang confirm kalah kali ini. Kalah dari segi lakonan, penipuan, pembohongan, pemfitnahan. Jadi harap-harap Perdana Menteri akan terus kalah dalam bab ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya,
Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat berhari Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat. Nanti berdosa kalau tidak pergi sembahyang.